salam sejahtera, salam Melaka berwibawa, pintar, hijau, bersih. Itu paling penting sekali. Dan bersama saya tentu yang kita semua kasih rakyat jelata tunggu-tunggu dan banggakan, Ketua Menteri Negeri Melaka Yang Amat Berhormat Tuan Haji Adli bin Zahari. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat-sangat orang kata berendah diri, terima kasih kerana sanggup meluangkan masa bersama kami. Terima kasih. Dan ditemani juga oleh pengurusi DBMM di Melaka, iaitu Tuan Haji Dr. Halim Hussein, kerana menganjurkan program untuk pagi ni. Okey, jadi kita mulakan dengan umum. Mungkin tajuk kita pada ini adalah Usahawan Melaka di 2020. Usahawan Melaka di 2020. Secara amnya, apakah kerajaan Melaka telah lakukan ataupun bakal lakukan untuk mereka? Terima kasih kepada Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Negeri Melaka kerana mengadakan program secara live pada pagi ini. Dan kalau kita lihat sebelum saya menjawab soalan itu, kita tahu bahawa kerajaan secara asasnya sudah melaksanakan dasar keusahawanan negara 2030. Jadi memang kerajaan di samping melaksanakan dasar ini untuk menjadikan Malaysia sebuah negara keusahawanan, meletakkan 6 teras strategik yang paling penting. Dan kalau kita lihat daripada teras-teras itu, sebenarnya teras-teras itu sudah biasa bersama dengan kumpulan usahawan dan peniaga. Tetapi mungkin suka saya letakkan balik asas-asas teras strategik itu. Yang pertama kalau kita tengok adalah budaya keusahawanan itu sendiri. Memang kalau untuk membina budaya usahawan ini adalah satu yang cukup penting kepada kita. Kadang-kadang anak-anak itu walaupun di peringkat kecil itu, tetapi oleh kerana keluarga itu berniaga, mengusahakan sesuatu, jadi budaya itu sebenarnya timbul kepada mereka. Macam saya ambil satu contoh saya dululah, kecil-kecil pergi sekolah. Jadi mak buat kepek pisang, kepek ubi, kita jual di sekolah. Jadi sebenarnya itu budaya keusahawanan sebenarnya. Dia jual kepek di sekolah. Di sekolah. Jadi masa tu tak kena tangkap ni, boleh jaga. Jadi kita sebenarnya jadi ibu buat kepek ubi, jadi kita jual di sekolah. Semua adik-adik saya semua kena berniaga. Kecuali dia paling bongsu lah, dia manja kecil lah, jadi dia tak berniaga. Tapi sebenarnya budaya itu sebenarnya adalah dia akan timbul minat tu. Itu sebab dalam keluarga saya hampir semua adalah seorang saja yang tak berniaga, yang kecil tu ya tak jadi usahawan. Lain semua adalah peniaga, usahawan, kerana sebenarnya modal itu dibentuk daripada kecil. Sebab itu kalau kita tengok strategik negara dibuat adalah, pertama adalah bina budaya. Yang kedua kalau kita tengok adalah tentang capaian kewangan. Kita tahu bahawa nak bina usahawan, antara cabarannya adalah kena ada modal dan sebagainya. Jadi saya rasa strategik negara membina supaya kita lebih banyak capaian kewangan itu dapat kita usahakan. Dan yang ketiga kalau kita lihat pembangunan usahawan itu sendiri. Kadang usahawan itu sudah bermula, ada idea, tetapi bagaimana nak dibangunkan. Jadi kerajaan memang memberikan fokus itu. Dan yang keempat, sudah barang pasti inovasi produk, services ataupun perkhidmatan. Kerana kita tahu keusahawanan dua perkara yang sama ada dia menghasilkan produk ataupun dia memberikan perkhidmatan. Jadi kalau kita lihat inovasi kena ada. Dan kalau kita tengok di Melaka ni banyak inovasi yang dibuat oleh golongan usahawan muda. Dan kalau kita tengok produk-produk yang mereka hasilkan cukup banyak. Yang seterusnya adalah prestasi itu sendiri. Jadi saya fikir di samping usahawan-usahawan itu sudah memulakan, prestasi mereka itu mungkin harus dilipat gandakan lagi. Supaya mereka boleh pergi daripada mikro pada kecil kepada sederhana kepada yang lebih besar. Dan yang seterusnya sudah barang pasti yang paling penting adalah mengantarabangsakan keusahawanan itu sendiri. Jadi itu sebab kalau tanya tadi, soalan dia yang utama di Melaka ni apa yang kita usahakan. Sebenarnya pada peringkat awal ini antara yang kita lihat adalah potensi usahawan itu sendiri. Dalam strategi itu saya ambil strategi yang kedua, capaian kewangan itu. Jadi kita tahu usahawan ni nak berniaga, antara cabaran dia adalah modal. Jadi kita sebab di Melaka ini dalam tempoh setahun lebih ni, antaranya adalah kita mengusahakan apa yang kita panggil sebagai dana harta Bumi Putra. Dana harta Bumi Putra adalah sebahagiannya dia ada 3. Pertama adalah untuk perumahan, yang kedua adalah untuk pinjaman mikro, dan yang ketiga adalah untuk pinjaman peribadi bagi tujuan keusahawanan dan sebagainya. Pinjaman mikro itu yang kita harus memberikan fokus. Kita sekarang sudah meluluskan 5 juta ringgit untuk memberikan peluang kepada usahawan-usahawan muda dan juga kepada usahawan-usahawan sedia ada negeri Melaka itu untuk mendapatkan peringatan. Bermula daripada November tahun lepas tadi. Sebenarnya kita dah bermula dengan dana 1 juta. Tahun ini kita tambah lagi 5 juta supaya mereka boleh membuat pinjaman-pinjaman. Dan setakat ini kita sudah memberikan beberapa pinjaman
Maksimum adalah RM20,000 dan minimumnya RM3,000. Jadi melalui kaedah itu sebenarnya kita boleh menyokong strategi kerajaan di peringkat nasional itu ialah untuk mendapatkan capaian kewangan tadi. Itu antara yang kita lakukan. Di samping sebenarnya kita bekerjasama juga dengan agensi-agensi kerajaan seperti mana Amanah Ikhtiar Malaysia, seperti mana Pharma dan sebagainya, supaya kita boleh melihat bahawa peranan kementerian dan juga peranan negeri itu dapat kita selaraskan kerana masing-masing mempunyai objektif dan sasaran mereka tersendiri. Saya ambil satu contoh macam Amanah Ikhtiar Malaysia. Mereka mempunyai tahun ini mereka sudah meluluskan dana sebanyak RM50 juta untuk mencari memberikan lebih banyak peluang kepada usahawan-usahawan di Melaka, di mana sasaran mereka pada tahun ini adalah sebanyak 10,000 usahawan yang terlibat dalam pelbagai industri, sama ada pembuatan ataupun perkhidmatan. Itu antara aspek-aspek keusahawanan yang sedang kita berikan fokus. Dan 5 juta tu saya tanya, itu daripada kerajaan negeri sendiri kan, bukan persekutuan kan? Dia 5 juta daripada kerajaan negeri. Sebenarnya kita dalam tempoh ini sebenarnya kita mengumpul ialah berdikit-dikit mengumpul duit kita yang kita panggil sebagai dana harta Bumi Putera. Tapi alhamdulillah dalam tempoh setahun lebih ini sebahagian kita dapat kumpul melalui apa yang kita panggil sebagai pinjaman perumahan. Yang sebahagian lagi yang 5 juta itu adalah fokus kita kepada pinjaman mikro, dan saya yakin bahawa dia tidak terhad kepada 5 juta kerana kita mahu dia lebih banyak lagi dapat kita kumpulkan dan dapat kita salurkan kepada usahawan mikro kita dalam bentuk pinjaman. Dan kalau kita lihat antara yang penting adalah dia diusahakan oleh agensi kerajaan negeri sendiri, iaitu Amanah Finance House. Jadi memang sudah barang pasti prosedurnya, kaedahnya adalah diuruskan oleh kerajaan negeri, dan kita faham usahawan-usahawan kita kemampuan mereka untuk buat pinjaman di perbankan sedia ada mungkin agak sukar, tetapi kita akan permudahkan di Amanah Finance House bagi mereka boleh memulakan perniagaan dan ataupun meningkatkan lagi prestasi perniagaan sedia ada.